Terdapat beratus gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang persada tanah air. Antaranya dengan populasi kecil dan kedudukannya pula jauh terpencil dari lokasi tanah besar. Namun jauh tidak bererti disisihkan. Jauh tidak bererti penduduk di pulau-pulau kecil ini dibiarkan hidup dalam kemelut kemunduran. Menikmati erti pembangunan sejajar dengan status sebuah bangsa merdeka antara kebanggaan penduduk Nun di pulau-pulau di kejauhan pantai ini. Antaranya Pulau Aur di balik tabir Laut Cina Selatan. Hampir 3 jam perjalanan dari pantai Mersing. Apa erti pembangunan? Di Pulau Nan bertuah ini, pembangunan bukan sekadar retorik bagi kata-kata kosong. Pembangunan adalah gandingan pintar antara penduduk dan korporat penyayang. Saksikan laporan Fazli Ramli. Pada kedudukan 50 batu nautika dari luar daerah Mersing, Pulau Aur antara yang terjauh dari tanah besar. Dengan bot laju, perjalanan ke pulau ini mengambil masa hampir 3 jam. Setelah mengharung Laut Cina Selatan yang bergelombang, kami tiba di jeti Kampung Berhala, antara pertempatan paling terpencil di pulau ini. Kampung yang didiami sekitar 300 penduduk. Suasana bulan merdeka jelas terlihat. Sekitar kampung dirias dengan jalur gemilang. Sambutan Hari Merdeka tahun ini paling istimewa. Detik Merdeka tahun ini akan diraikan dalam suasana bermandi cahaya. Cahaya yang melimpah hasil projek bekalan elektrik solar hybrid. Sebenarnya projek solar hybrid ni telah dibekalkan oleh Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi dan juga Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah ke Pulau Aur ni sejak tahun 2005 ini, bermaksud sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini yang ke-48 buat pertama kalinya penduduk di Pulau Aur ini mendapat bekalan elektrik secara 24 jam. Kalau sebelum ni mereka menggunakan genset yang digunakan hanyalah 4 hingga 5 jam sahaja. Jarang sekali dapat 12 jam disebabkan masalah diesel dan mereka terpaksa berkongsi genset. Projek solar hybrid ini membekalkan tenaga di 4 pulau di sekitar perairan Mersing. Selain Pulau Aur, projek solar hybrid ini turut dinikmati penduduk di Pulau Besar, Pulau Pemanggil dan Pulau Sibu. Projek di keempat-empat pulau ini menelan belanja hampir 9 juta ringgit. Sistem solar hybrid ini mampu memberikan tenaga elektrik 24 jam. Kombinasi teknologi solar yang disimpan dalam bateri serta generator diesel. Kalau bateri ni, generator akan running. Generator akan start automatik. Dia akan charge pada bateri dalam masa itu dan dia akan terus charge, akan bagi supply pada pengguna. Dalam masa tu. Bila bateri penuh, dia akan stop. Apa yang pasti, pelaburan 9 juta ringgit ini bukan kecil. Apatah lagi pelaburan ini tidak menguntungkan. Ini adalah satu tanggungjawab sosial kita. Kalau kita tengok dari segi keuntungan, maklum sajalah nama bekalan ke sini bukannya murah dan kita pun mendapat sokongan kerajaan yang kuat. Kita pun membantu juga. Ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk membawa pembangunan kepada penduduk-penduduk di negara kita di mana mereka berada. Namun matlamat berkongsi kemakmuran dorongan utama. Meskipun merugikan, projek ini satu tanggungjawab sosial. Penduduk di sini walaupun terpinggir, berhak menikmati satu daripada kemudahan asas, tanda kemakmuran warga merdeka. Malam menjelma dan kampung Pulau Aur yang biasanya sunyi, kini dipenuhi aktiviti. Di surau, selepas solat maghrib, diadakan majlis tahlil dan yasin. Nilai ibadah dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan
ke-48. Tepat detik 12 malam, suara laungan penghulu Muhammad Norman Noh terasa mengharukan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Inilah suara hati dan ekspresi kemegahan masyarakat di pulau terpencil. Meskipun jauh terpinggir, namun rasa cintakan negara sentiasa berkobar. Kuala Lumpur saat ini bermandi cahaya bunga api serta segala macam riuh rendah pesta tamasya. Namun, apa kurangnya Pulau Aur? Sebelum ini, penduduk hidup bergantung pada tenaga generator. Namun, kosnya amat tinggi. 500 ke 800 ringgit sebulan dibelanjakan untuk membeli diesel dan bekalan tenaga terhad antara 4 hingga 5 jam sehari. Tetapi kini, semua rumah memiliki kemudahan elektrik. Malah, bukan sahaja kemudahan seperti televisyen, peti sejuk, periuk nasi, malah trend berkaraoke turut melanda kampung ini. Malah kerja-kerja bertukang pun sudah menggunakan peralatan elektrik. Jauh nun di laut, terasa juga keterasingan. Bagi penduduk, mendapatkan akhbar harian sesuatu yang mustahil. Namun kemudahan elektrik membuka jendela teknologi. Siaran televisyen ditonton melalui kemudahan satelit. Selain itu yang uniknya, teknologi maklumat umpama mainan harian. Akhbar ditatap melalui online. Di klinik desa ini, kemudahan internet disediakan 24 jam. Kalau kita lihat sebelum ni, mereka tidak boleh membaca akhbar. Tetapi sekarang ni, awal pagi mereka dah boleh pergi ke klinik kesihatan ataupun ke sekolah yang dibekalkan dengan komputer dan juga internet desa untuk membaca akhbar. Di JT, kami bertemu dengan Pak Husin Kecik, orang lama. Berniaga kecil-kecilan, menjara keluarga. Pada usia 56 tahun, dia tinggal bersama isteri. 7 anaknya kini bekerja dan bersekolah di Tanah Besar. Bagi Pak Husin, projek solar hybrid ini merubah kehidupannya. Bil elektriknya tidak pernah melebihi RM35 sebulan, jauh lebih murah berbanding kos ratusan ringgit bagi menanggung beban generator diesel. Kalau RM20 saya 3 tong buat 1 tong beli. Potong ganting 3 tong bawa. Satu kan tu buat dapat 3 tong jadi satu. Dia tak boleh jual. Mana RM60 lah. Itu tu seorang lah. Itu kan kita pakai generator seorang kan? Seorang. Itu saya berikan. Buat kerja RM35. Dia tak penuh tong tu. 4 hari 4 malam je pakai. Memang boleh sangat. Namun berkaraoke melenyapkan rasa sunyi. Malah minat berkaraoke menyebabkan dia digelar Ahmad Jais Pulau Aur. Ketika menyusul denai kecil ini, terdengar suara merdu ala Siti Nurhaliza dari rumah kecil ini. Suri rumah ini juga tidak mahu ketinggalan mengasah bakat seni suaranya. Kemudahan bekalan elektrik meringankan beban kerjanya sebagai suri rumah. Kini ada masa lengang untuk berhibur.
kita pasang padang api. Tu simpan lama dah sampai berkarat. Sekarang ni dah boleh pakai dah. Pakai sotong ke ketam dalam ni kukus je. Tak ada. Perkhidmatan TV satelit turut membuka jendela pengetahuan. Namun yang paling disyukuri, anaknya kini tidak perlu lagi bertemankan lilin untuk mengulang kaji pelajaran di rumah. Bagi pemimpin setempat, hati terasa senang melihat semua perubahan ini. Sebersedikit pembangunan akan meringankan beban kerja yang dipikul ketua kampung wanita ini. Perubahan yang paling ketara sekali ialah sebelum ni penduduk kampung tak macam sekarang kan, tak dulu pakai lampu minyak tanah. Yang paling ketara, jumlah penduduk pun semakin bertambah lah daripada sebelumnya. Sekolah Kebangsaan Pulau Aur ini satu-satunya sekolah di Pulau Aur. Biarpun sekolah ini hanya mempunyai 18 orang murid, guru muda ini begitu tabah dan bersemangat menguruskan pendidikan mereka. Pengalaman Cikgu Muhammad Ali Bahardin ketika mula bertugas di sekolah ini 2 tahun lalu memang jauh berbeza kerana ketika itu semuanya terpaksa bergantung kepada generator. Susah sikit abang sebab kita pun terpaksa kadang-kadang kalau bekalan minyak dengan dulu pakai generator kan, kalau minyak tak sampai kita terpaksa berpanas belajar dan macam-macam lah, nak pasang alat-alat canggih-canggih, komputer semua kita pun tak dapat nak buat lah. Tapi sekarang kalau dah ada elektrik ni kita boleh buat semua. Menggunakan komputer, LCD, pancar ke dinding dan kita juga boleh buat kelas tuition malam, belajar lebih selesa, ada kipas dan semualah. Saya rasa keselesaan tu memang 10 kali ganda lebih baik lah pada sebelum adanya elektrik kat sini pulau. Dan yang paling seronok tentunya murid-murid. Sebelum ini bekalan elektrik hanyalah cerita yang didengar dari anak-anak kampung yang melanjutkan persekolahan di Mersing. Memudahkan saya untuk buat kerja sekolah yang cikgu bagi waktu malam ke. Sah kalau banyak kerja, siang kalau tak habis nak buat malam. Lepas tu minyak tak ada, susah nak buat kerja. Kalau ada elektrik senang, siang boleh buat, malam boleh. Dengan pelbagai sistem sokongan, pencapaian akademik kini meningkat. Guru muda ini yakin kini anak-anak pulau ini mampu bersaing setaraf dengan rakan sebaya mereka di tanah besar. Sehari bersama penduduk kampung berhala di Pulau Aur ini membawa 1000 kenangan. Masyarakat yang ramah dan penuh keceriaan ini memberi kesedaran kepada kami betapa mahalnya harga pembangunan bagi mereka. Dan senyum tawa penduduk di sini besar ertinya bagi kita semua. Alhamdulillah tengoknya mereka sudah aktif dan dari segi pengetahuan mereka pun juga sudah berkembang. Mereka boleh bercerita seperti mana orang di kota bercerita. Mereka tidak ketinggalan lah.